الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ali radhiyallahu anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muttalib fihim rahtun كلهم يأكل الجزعة ويشرب الفرق. قال علي: فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. قال علي: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمسى. ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمسى أو لم يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي أو صاحبي؟ قال علي: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. قال 3 مرات: كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في 3 ضرب بيده على يدي، atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam himpun adik-beradik dia daripada kalangan Bani Abdul Muttalib. Nabi satu hari dia himpun adik-beradik dia daripada Bani Abdul Muttalib, ajak buat jamuan kenuri. Fihim rahtun, yang mai lebih kurang sekitar 10 orang. Kulluhum ya'kulul jaz'ah wa yashrabul faraq. Nabi SAW jamu dekat mereka jaz'ah, anak kambing umur sekitar 1 tahun. Itu dia panggil jaz'ah. Dan diberi minum kepada mereka ayak daripada satu bejana besar. Qala Ali: fasana'a lahum muddan min ta'am. Nabi buat makan dekat mereka ni lebih kurang secupak makanan. Panggil ramai, tapi buat makanan nak bagi makan lebih kurang 1 mud.
Lebih kurang secupak ya. Fa'akalu hatta syabi'u. Sayyidina Ali kata yang peliknya, punya ramai makan sampai kenyang. Wa baqiyat ta'am kama huwa ka'annahu lam yumassa. Makanan tu macam tak luak. Ni nak abang kata mukjizat Nabi SAW. Panggil ramai main makan, masak lebih kurang secupak aja. Dan masing-masing makan sungguh-sungguh sampai kenyang semua hak mai itu. Makanan tu ka'annahu lam yumassu, seolah-olahnya lam yumassa, seolah-olahnya macam tak luak, macam tak disentuh makanan tu. Summa da'a bi ghumar fasharibu hatta rawaw. Lepas tu minta ayak pula. Buat mai ayak daripada bejana ni, tuang dalam bekas kecil, dalam gelas. Pakat minum hatta rawaw. Kan ni orang pergi haji ni, dia ada satu hari sehari sebelum wukuf, dia panggil hari tarwiyah. Ini daripada perkataan rawaw ni. Rawa maksudnya minum air kenyang. Dia panggil 8 hari bulan Zulhijjah tu sebagai hari tarwiyah. Tarwiyah tu daripada root word, daripada kata dasar dia rawa. Rawa ni maksud dia bila minum dia kenyang ayak tu dia panggil rawa. Hari tarwiyah ni maksudnya hari 8 sebelum hari wukuf ni, maksudnya ialah hari unta diberi minum sampai kenyang untuk nak start kerja haji ni, nak bertolak ke Arafah nak main Mina, Arafah main Muzdalifah nak main Mina nak balik ke Mekah tu. Unta ni bagi minum siap-siap. Unta diberi minum pada hari 8 Zulhijjah. Maka hari 8 Zulhijjah tu dipanggil hari tarwiyah, daripada perkataan rawa. Bila kita dahaga, kita minum air sampai puas. Dia kata fasharibu hatta rawaw. Dia kata 10 orang hak mai tadi ni jamu makan minum ni sampai cukup sampai puas. Wa baqiya syarab. Sayyidina Ali kata minuman duk ada banyak tu lah, tak luak juga. Makanan pun tak luak, minuman pun tak luak. Ka'annahu lam yumassa atau lam yushrab, macam tak ada siapa minum. Air tu tak luak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hak mai ni dah makan kenyang, minum pun dah puas dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ya Bani Abdul Muttalib, inni bu'istu lakum khassah wa ila nasi bi'ammah. Nabi kata, wahai Bani Abdul Muttalib, kaum keluarga aku nak bagi tahu dekat hampa semua bahawa sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hampa secara khusus. Nabi nak declare, Nabi nak bagi tahu kepada ni adik-beradik ni, kepada Bani Abdul Muttalib ni, kata dia dilantik oleh Allah jadi Nabi. Dia nak abang yang tu. Dia kata, inni bu'istu, sesungguhnya dibangkitkan aku ni lakum khassah, untuk hampa secara khusus. Wa ilan nasi ammah, dan kepada manusia umumnya. Wa qad ra'aitum min hadhihi al-ayah ma ra'aitum. Baiklah, dia kata hampa dah tengok dah ni tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Aku panggil hampa mai makan, makanan hak aku jamu, minuman yang aku hidang, hampa makan sampai kenyang, hampa minum sampai puas, makanan tak habis. Nabi kata, wa qad ra'aitum, hampa dah tengok dah ni keajaiban ni. Wa qad ra'aitum min hadhihi al-ayah, ni tanda-tanda kekuasaan Allah ni hampa dah tengok dah. Fa ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi. Lah ni Nabi kata, aku nak tanya hampa, siapa yang sanggup mengaku kata aku Nabi dan menjadi saudara dan menjadi sahabat aku di dalam perjuangan ini? Nabi tanya. Qala Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang pada masa tu budak lagi. Dia duk ada, dia duk observe, dia duk tengok benda ni. Kata Sayyidina Ali, falam yaqum ilaihi ahadun, seorang pun tak angkat tangan kata sanggup nak membantu Nabi.
Perut kenyang dah, makan puas dah, minum semua dah cantik dah. Nabi tanya, baik, siapa yang sanggup bersama dengan aku di dalam perjuangan Islam ini? Pakat senang. Tak ada seorang pun bangkit nak kata, saya akan sokong engkau ya Rasulullah. Tak ada. Qala Ali, kata Sidina Ali, faqumtu ilaihi wa kuntu asgharal qaum. Ali kata duk tunggu tak ada siapa, dia bangkit. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata dia bangkit, wa kuntu asgharal qaum, sedangkan aku pada masa tu budak kecil lagi. Bangkit Ali bin Abi Talib ni, berdiri di depan semua orang, dia kata, aku ya Rasulullah, aku akan bantu hang apa jadi pun. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlis. Nabi kata kat dia, hang duduk, hang budak-budak. Qala thalatha marrat, kata Sidina Ali, benda tu jadi 3 kali. Kullu dhalika aqumu ilaihi fayaqulu li ijlis. Bila Nabi kata, siapa yang sanggup jadi kawan aku, siapa yang sanggup jadi saudara aku, siapa yang sanggup jadi pembantu aku untuk bawa Islam ni, Ali bangkit. Dia kata, aku ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia, ijlis, hang duduk, aku tak mau hang budak. Orang lain tak ada siapa respon. Nabi tanya lagi, siapa di kalangan apa yang sanggup menerima aku sebagai Nabi dan membantu aku di dalam bawa kerja Islam ni? Tak ada siapa bangkit. Ali bangkit lagi. Ali kata, ana ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia, ijlis, hang duduk, hang budak-budak. 3 kali Nabi tanya, 3 kali dia duduk bangkit, 3 kali Nabi suruh dia duduk. Hatta kana fi thalithah. Ali kata sampai kali ketiga, dia kata, daraba biyadihi ala yadihi. Nabi pukul tangan dia. Nabi kata, hang ni, aku nak orang lain. Yang hang ni, yang itu maksudnya. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak beritahu dalam hadis ni, yang pertama sekali ialah hidayah Allah ni mahal. Dia nak abang yang tu. Hidayah Allah, petunjuk Allah ni mahal. Nabi duk ada depan mata, mukjizat sudah ditunjukkan, hidayah tak dapat ke hak duk ada tu. Maknanya hidayah Allah ni cukup mahal. Dia tak bagi sebarangan. Kesimpulan yang kedua, siapa yang terpilih untuk dapat hidayah Allah patut bersyukur. Siapa yang terpilih untuk dapat hidayah Allah, dia memang patut sangat bersyukur. Pasal apa? Pasal benda hak susah nak dapat ni, dapat ke dia? Dia kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang ketiga, orang yang patut bersyukur tu ialah kita. Tak gaduh susah payah, tak gaduh usaha, tak gaduh gelut, tak gaduh apa. Beranak-beranak keluar mai orang bang telinga kita. Kita jadi orang Islam. Tak gaduh usaha, tak gaduh susah payah, tak gaduh keluar belanja, tak gaduh apa. Beranak-beranak keluar mai orang bang telinga kita. Sedap-sedap orang buat kekah ke kita. Cerdik-cerdik orang hantar pergi ketuk guru mengaji Quran, kenai huruf Quran kita ni. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah buta dapat kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan orang yang ditakdirkan Allah hidup zaman Nabi, Nabi duduk ada depan mata, tak terbuka hati dia nak menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sa'ala ahlu Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayah fanshaqqa al-qamar bi Makkah marratain fanazalat iqtarabat as-sa'ah wanshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu ويقول سحر مستمر صدق الله العظيم أو كما قال. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata penduduk Mekah cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi bagi satu bukti kata Nabi itu Nabi. Ni penduduk Mekah ni siapa dia? Dia beradik Nabi ya. Ni yang kata suku ni, yang kata Bani Abdul Muttalib, yang kata Bani Hashim, yang ini semua dia beradik.
Dan mereka adalah golongan yang mendominasi Makkah pada masa itu. Mereka golongan yang dominan. Mereka golongan yang menjadi orang besar-besar Makkah pada masa itu. Allah pilih adik-beradik mereka bagi jadi Nabi. Patut mereka bangga. Patut mereka sokong dia. Tak, mereka tak mau kat dia. Mereka lawan dia. Mereka nak musnahkan dia. Hidayah tak ada. Anas bin Malik cerita. Dia kata apa? Dia kata penduduk Makkah cabar Nabi SAW, Muhammad, kalau betul hang Nabi, tunjuk satu bukti yang kami tak boleh nak nafi benda ni. Takkan nak main habang kata hang Nabi, takkan nak main habang kata ada satu benda duk main turun, duk bagi wahyu dekat hang ni, semua kami tak mau dengar. Tunjuk satu benda yang besar, yang manusia tak boleh buat. Kami boleh terima hang sebagai Nabi. Kata Anas bin Malik, fanshaqqal qamar bi Makkah marratain. Allah Subhanahu wa taala belah bulan 2 kali di Makkah. Bulan tu belah 2. Turun bulan tu mai kiri kanan bukit ada di Makkah ni. Turun mai tu 2. Duk ada sebelah balik ni, sebelah balik ni. Mata depa tengok terang-terang benda ni jadi. Dan bukan sekali, marratain, 2 kali Allah buat bulan belah 2 ni. Hari ni kalau tuan-tuan rajin duk surf internet, jumpa lah gambar ni. Gambar bukti kata bulan tu dah biasa terbelah. Dia ada satu garisan tu yang membelah bulan ni sampai hari ni ada. Gambar dikeluarkan oleh pihak NASA Amerika Syarikat. Dia pun heran, ni pasal apa ni ada satu garisan keliling ni. Hadis yang sahih menceritakan kata bulan ni sudah terbelah 2 kali pada zaman Nabi SAW. Serentak dengan Allah belah bulan terbelah 2, turun mai duk kapik bukit ni, Allah turun ayat surah Al-Qamar ayat 1 ayat 2. Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah. Tuhan kata kiamat sudah dekat. Nisbah dekat ni nisbah kepada apa? Nisbah kepada dulu. Nak banding daripada zaman Adam AS, Nabi-Nabi yang berikutnya sampai Nabi Muhammad SAW, dengan tarikh nak jadi kiamat, zaman Nabi dengan tarikh kiamat dekat berbanding dengan hak cerita dulu. Kalau zaman Nabi 1400 tahun dulu, Allah sudah kata iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. 1400 tahun dah ni Nabi wafat. Kita dengan kiamat lagi dekat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dia kata iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Wan syaqqal qamar, bulan sudah terbelah 2. Tuhan kata. Maknanya cerita kata mukjizat Nabi bulan belah 2 ni bukan sabit daripada hadis saja. Quran mengesahkan benda itu. Lafaz yang digunakan dalam Quran ini, wan syaqqal qamar, ini lafaz past tense. Dah jadilah. Bukan bulan akan terbelah 2 dah. Allah kata wan syaqqal qamar, bulan dah pun terbelah 2. Pernah terbelah 2. Wa in yarau ayatan yu'ridu. Tuhan kata, yang kata kafir Mekah ni, mereka dah tengok dah dengan mata mereka, bulan tu terbelah 2. Yu'ridu, mereka berpaling daripada menerima itu. Itu dia yang kata hidayah tak ada dah. Yang kata hidayah Allah tak ada tu, depan mata tengok dah tu. Dan Nabi kata ni bukan aku belah, Allah Tuhan aku dan Tuhan nampak yang belah bulan ni. Mata mereka witness, menjadi saksi melihat peristiwa bulan terbelah ni. Tuhan kata apa? Wa in yarau ayatan yu'ridu. Depa ni tengok tapi depa berpaling daripada kebenaran. Wa yaqulu, dan berkata depa ni sihrun mustamir. Depa kata ini adalah magic, ini adalah sihir yang tak habis-habis. Depa kata daripada dulu-dulu kita duk dengar orang tua-tua kita duk cerita, kononnya dulu ada Nabi apalah mai duk tunjuk mukjizat tu mukjizat ni, itu semua magic.
Dan magic itulah yang Nabi Muhammad tunjuk dekat kita, yang Muhammad tunjuk kat kita hari ini. Dan benda ni sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang tak habis-habis. Dia kata. Tuan-tuan, pasal apa kafir musyrikin Makkah kata lagu tu? Pasal mereka tak diizinkan Allah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok benda-benda macam ni, kita rasa syukur pada Allah sangat-sangat. Pasal apa? Pasal kita ni bukan ada apa pun pengorbanan kita untuk Islam, tapi Allah pilih kita ni untuk jadi orang Islam. Tu dia tuan-tuan. Satu nikmat yang tuan-tuan ada duit banyak mana pun tak boleh nak bayang harga nikmat yang Allah bagi kat kita. Nikmat Islam, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok satu hadis cerita tentang wahyu pertama. Satu hadis cerita tentang wahyu pertama. Nabi SAW diberi Allah Subhanahu wa ta'ala satu keinginan untuk nak mencari kebenaran sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Nabi bawa diri dia pergi cari satu gua. Yang kita hari ni pergi haji, pergi umrah, kita pergi duduk ragah bukit tu, naik tengok gua Hira di Makkah. Nabi naik pergi duduk dalam gua Hira itu. Nabi bertahannus, dia panggil. Bertahannus, duduk malam-malam, tengok ke langit, cari di mana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah pada satu hari dalam hadis kata faja'ahu malak, mai satu malaikat dekat Nabi. Faqala iqra. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Turun mai satu malaikat, dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra, baca, dia kata. Nabi kata ma ana biqari, aku tak reti baca, Nabi kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadhani faghattani. Bila aku kata je aku tak reti baca, malaikat pegang aku, dia peluk aku, dia kata. Hatta balagha minnil jahda, sampai aku nak menyawa tak boleh, Nabi kata. Jibril peluk sampai tak boleh nak menyawa. Summa arsalani, lepas Jibril lepas aku balik. Faqala iqra, Jibril kata baca. Nabi kata ma ana biqari, dia peluk pula Nabi. Nabi kata aku sesak nafas, tak boleh nak menyawa. Dia lepas balik Nabi. Dia kata lagi iqra. Nabi kata ma ana biqari, aku tak reti baca. Dia peluk lagi 3 kali. Kali ketiga dia peluk Nabi, dia lepas Nabi, dia kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat tu kita hak buta Arab ni, tak reti Arab pun dengar sedap. Tuan-tuan boleh bayang orang Arab dengar. Ni ayat ni surah Al-Alaq ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ni kita tak reti Arab ni, dengar. Tak tahu nak abang, tapi hati kita rasa ayat tu sedap. Bayangkan orang Arab dia dengar ayat ni. Bayangkan Nabi SAW, satu manusia yang diberikan sifat fatanah, sifat bijaksana. Bila Nabi dengar, serap ayat tu masuk di dalam badan Nabi SAW. Lari balik Nabi SAW. Ada hadis kata faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuaduh. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال النبي زملوني. Nabi dengan hati gementar, takut ni. Satu experience pertama, satu pengalaman pertama, first experience. Jumpa satu makhluk yang dia tak pernah jumpa dalam keadaan yang menggerunkan. Mai suruh baca, dia kata tak arti baca, peluk dia sampai tak boleh menyawa. 3 kali buat lagu tu, baca satu kata-kata yang indah, telinga dia tak pernah dengar. Tiba-tiba lepas dia balik mai di rumah. Sampai di rumah dia kata dekat Khadijah, zammiluni. Dia kata selimut aku. Aku sejuk ni.
fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw'. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha cerita balik apa yang Nabi cerita ke dia. Maka Khadijah tak cakap banyak, ambil selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hilang gemuruh dia. Yang kata Khadijah ni, dia ambil satu kain gebang, dia selimut Nabi, dia peluk Nabi sampai Nabi jadi tenang. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Dah tenang dah, Nabi cerita dekat dia. Laqad khashitu ala nafsi. Dia kata, wahai Khadijah, aku takut ni apa nak jadi dekat diri aku. Tak tahu siapa tadi yang mai jumpa aku. Aku tak tahu dia ni siapa, dia mai dia kata iqra, aku kata tak erti baca, dia peluk aku tak tahu dia ni siapa ni, aku tak tahu ni apa nak jadi kat aku ni. Nabi cemas. Faqalat Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Itu dia tuan-tuan. Yang ni kata contoh isteri ni. Bila keadaan tu Nabi balik pergi cerita dekat Khadijah, Khadijah kata dekat dia apa? Kalla wallah. Khadijah kata, abang, demi Allah abang, ma yukhzika Allahu abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakan abang sekali-kali. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mencelakakan abang. Abang tak usah takutlah. Tuan, ni yang kata peranan bini ni. Dia comfort, dia tenangkan hati ketika suami dalam kesusahan. Balik abang kat dia kata lagu tu, wallahi abang, demi Allah, dia kata Allah tidak akan mencelakakan abang. Innaka latasilur rahim. Abang satu orang yang cukup jaga silaturahim, dia kata. Wa tahmilul kalla. Abang satu orang yang sentiasa menghilangkan kesusahan orang. Wa taksibul ma'dum. Abang satu orang yang sentiasa memberi kepada orang yang tak ada apa-apa. Wa taqri'ud dhaif. Abang satu orang yang sentiasa memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan abang adalah orang yang sentiasa tolong orang yang memerlukan. Tak usah takut abang. Abang orang baik. Sebagai orang baik, pasti Allah tak akan celakakan abang. Nampak tuan-tuan? Dia bagi satu ketenangan, satu keyakinan. Dia kuatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Yakni ibn ammi Khadijah. Khadijah kata, abang, okey, jom kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Dia sepupu saya. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal ni masa jahiliyah dulu dia beragama Nasrani. Nasrani ni agama samawi, agama langit. Depa ni asal-asal beriman dengan kitab Injil. Sebelum mai ni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum turun mai Quran apa semua, itulah dia, kitab samawi dia. Dan dia pada masa tu dia beragama Nasrani, dia pegang kepada Injil yang Allah buat turun mai. Khadijah kata, dalam masyarakat kita ni tak ada orang yang lebih baik daripada Waraqah bin Naufal. Jom abang, kita pergi jumpa dia. Abang boleh cerita dekat dia apa yang abang lalui tadi. Saya rasa dia boleh cerita apa hal sebenarnya ni. Wa kana yaktubu kitab al-Ibrani. Yang kata Waraqah bin Naufal ni banyak tulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia alim besar dalam masyarakat Makkah pada masa tu. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Kitab Injil itu dia translate ke dalam bahasa Ibrani. Ini orang hebat dia ni. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan dia pada masa itu sudah tua, cukup tua dah. Wa qad amiya, mata pun dah buta.
Ni masa Nabi terima wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni, Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah ni, yang kata alim besar di Mekah ni, alim besar dalam agama Nasrani, alim kitab Injil ni, dia pada masa tu syaikhan kabira, satu orang yang sudah cukup tua, wa qad umiya, bahkan mata pun kelabu-kelabu buta pidah dia ni. Faqala lahu Khadijah, ya ibna ammi isma' min ibni akhik. Khadijah kata dekat Waraqah bila sampai di rumah dia, dia kata, wahai sepupu aku, dengar Sa'ad apa yang anak saudara kita ni nak cerita. Tolong dengar Sa'ad, tolong bagi tahu apa hal, apa benda yang dia jumpa, apa benda yang dia lalui tadi. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, maza tara? Waraqah kata dekat Nabi SAW, dia kata, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu jumpa? Apa yang kamu lalui sebenarnya? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Nabi pun cerita, hak tadi ni semua cerita. Aku ni serabut perut, duduk di Mekah ni, aku tengok orang minum arak, aku tengok orang berjudi, aku tengok orang berzina, aku tengok orang sembah berhala, aku serabut perut. Nabi kata, aku mendapat ilham untuk pergi duduk di Gua Hira untuk bertahanus. Aku berkhalwah di sana nak cari kebenaran. Mai dekat aku macam ni punya benda, peluk aku dan sebagainya. Dia cerita semua dekat Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang dah tua, yang mata dah buta ni, dengar cerita Nabi Muhammad ni. Faqala lahu Waraqah, habis Nabi cerita semua, dia kata, hadzal namus. Dia kata, itulah malaikat namus ataupun Jibril. Di sisi orang yang beragama Nasrani, mereka panggil Jibril itu namus. Dia kata, hadzal namus, inilah malaikat Jibril allazi nazzalallahu ala Musa. Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan. Terus dia kata dekat Nabi Muhammad, dia kata apa? Kalaulah sekiranya aku hari ni masih muda, kalaulah sekiranya esok ni aku masih hidup, iz yukhrijuka qaumuk, di ketika kaum hang halau hang keluar daripada Makkah ini. Kalaulah aku masih muda, kalaulah aku masih hidup pada hari mereka nak halau hang keluar daripada Mekah ni, aku pasti akan tolong hang, dia kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu terkejut dia. Nabi kata, au mukhrijiyahum, Nabi kata, mereka nak halau saya. Pasal apa? Apa salah saya? Tang mana tak kena dengan saya ni? Apa satu jahat yang saya dah buat dekat mereka? Saya duduk dalam masyarakat ni pun saya tak kacau orang. Saya buat baik dengan semua. Orang susah saya tolong. Adik-beradik saya jaga hubungan. Orang-orang yang wajib dibantu saya bantu. Tak ada benda jahat yang saya buat di dalam masyarakat ni. Betul ke mereka nak halau saya keluar daripada kampung saya ni? Qala Waraqah, na'am. Waraqah kata, ya, hang akan dihalau keluar. Macam mana dia tahu? Dalam Taurat, dalam Injil dah bagi tahu kedatangan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nak kena halau. Allah dah cerita dalam Taurat yang turun dekat Nabi Musa, Allah dah cerita dalam Injil yang turun dekat Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia adalah ulama yang memahami Taurat dan Injil. Dia tahu dah, bila dia dengar kata Jibril turun dekat Nabi, dia petik jari. Dia kata, kalau lagu tu hanglah Muhammad, Nabi akhir zaman yang kitab sebut ni. Kalaulah, dia kata, ya laitani, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan aku ni hidup dan muda pada masa depan nak halau hang, pasti aku akan tolong hang. Kata dia, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada satu nabi pun yang buat kerja macam hang nak kena buat lepas ni, melainkan mereka akan disakiti oleh umat mereka sendiri. Dia beritahu dah dekat Nabi, wa in yudrikni yaumuk, kalaulah pada hari hang nak kena halau tu aku ada, dia kata,
Ansurkan nasran mu'azzarah. Aku akan tolong hang all out. Dia kata. Kalaulah aku ni diberi peluang oleh Allah hidup pada hari hang nak kena halau tu, ansurkan nasran mu'azzara. Aku akan tolong hang sedaya upaya aku. Dia kata. Summa lam yanshab waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyi. Malangnya Waraqah mati tak lama lepas itu. Dia tak dan melihat apa yang dia teringin nak lihat tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, hadis ni di antara awal-awal hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni contoh orang apa yang nak sangat nampak dah hidayah tu, dia nak grab hidayah tu, tapi Allah tak bagi peluang dekat dia. Dia mati pada zaman fatrah, pada zaman sebelum Nabi terang-terang bangkit menjadi Nabi. Sebelum Nabi start seru Islam, dia dah mati dah pada zaman tu. Dia mati pada zaman fatrah. Tuan-tuan tengok yang kata manusia ni. Hak tadi yang kata kafir musyrikin Makkah tadi, sampai Allah belah bulan depan mata pun tak mau beriman dengan Nabi. Hak ni pula macam mana? Punya teringin nak ikut Nabi, Allah tak izinkan. Dia mati sebelum daripada Nabi bangkit menjadi Nabi dan menyeru manusia semua. Kita ni punya cantik ni. Kita ni hidup di zaman apa? Quran dah ada 30 juzuk dah. Kita hidup di zaman apa? Di zaman kitab hadis dah ada berbuku-buku kitab hadis dah ada dah. Cuma sikit aja nak gagah mai aja untuk nak dengar Quran dengan hadis Nabi SAW untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita bila kita pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala di sana nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur banyak-banyak pada Allah dan buktikan kesyukuran kita kepada Allah tu dengan tunjuk sayang kita kepada Islam, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 110. Muka surat 110. Bab dia kata ma jaa la yaliyanni minkum ulul ahlam wan nuha. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis sabda Nabi, hendaklah mengiringi aku daripada sekalian kamu oleh orang yang baligh, yang cukup akal dan juga ahli akal. Tajuk malam ini Nabi nak bagi tahu dekat kita, bila Nabi jadi imam, Nabi mau orang yang duk saf pertama belakang dia tu orang-orang yang baligh dan orang-orang yang bijak pandai dalam agama. Ni tajuk yang kita nak baca ni. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini menyebutkan orang-orang yang berdiri di dalam saf pertama yang di belakang imam itu, iaitu maulah berdiri sembahyang di situ oleh orang-orang yang ahli akal dan mempunyai ilmu. Tu imam saf pertama ni terutamanya yang duk betul belakang imam dengan kiri kanan tu. Satu, jangan budak-budak. Satu, biar orang yang dah baligh. Dan yang kedua, biarlah orang yang reti tentang agama. Nabi mau macam tu. Pasal apa? Pasal takut kot saat lagi jadi apa-apa kata imam. Kalau hak duk belakang dia tak tahu apa, yang tu yang nak dicempera tu yang tu. Tapi bila hak duk belakang imam tu, dia reti tentang selok-belok dan hukum hakam sembahyang. Anything jadi kepada imam, dia tahu macam mana nak troubleshoot problem yang jadi itu. Simple contoh, kita kata simple contoh. Cuk imam duduk semayang, tengok-tengok atas bau tik cicak ada satu. Cuk imam tak sedang. Kawah duduk belakang nampak tik cicak duduk atas bau ni. Kalau duduk belakang tu tak tahu apa, dia tengoklah, dia kata ada tik cicak. Sat lagi kena abang dia kata. Cuk imam tak sedang, dia kata. Cuk imam tak sedang, tik cicak duduk ada atas bau dia. Nak buat macam mana dia dah? Tak apalah, saya pergi bagi salam lagi abang. Tak boleh. Habis kalau sekiranya dia tahu apa dia nak buat, bila dia dah tengok ada cicak atas bau tu imam, dia kena rampas kuasa. Dia kena rampas kuasa. Macam mana cara nak rampas kuasa? Dia kena langkah pergi ke depan,
Tak satu tangan, tolak imam pergi ke tepi. Dan tu imam tu pun kena reti. Bila main satu tangan duduk dah tepi, keh dia kena faham lah. Ni ada fault ni. Aku ni ada fault. Aku ada fault. Jangan dia pula buka satu silat Sunda pula, lagu duduk tepi lagu tu pula. Kacau. Maknanya bukan kata hak belakang tu alim. Tu imam pun tak alim juga. Yang tu masalah. Yang tu dia jadi masalah. Maka kerana tu Nabi SAW kata apa? Nabi kata, hendaklah orang yang duduk di belakang aku ketika aku menjadi imam itu, yang pertama, ulul ahlam, orang yang telah bermimpi. Maksudnya orang yang dah baligh. Dan juga yang kedua, wan nuha. Nuha maksudnya orang yang cerdik, orang yang berilmu, duduk di belakang aku. Supaya kalau timbul masalah, dia tahu nak selesaikan masalah itu. Iaitu maulah berdiri sembahyang di situ oleh orang-orang yang ahli akal dan mempunyai ilmu. Demikianlah dia kata kiri kanan saf itu menurut atas kadar akal dan ilmu itu. Macam tu jugalah, bukan hak betul belakang imam saja. Hak balik kanan, hak balik kiri, orang yang tepat belakang imam juga hendaklah orang yang reti. Yakni bahawasanya di belakang imam itu orang alim dan orang yang berakal, ataupun ahli akal dan pandai reti perkara sembahyang imam dan makmum. Sekurang-kurangnya dia reti tentang hukum hakam sembahyang. Tuan-tuan, ni nak sembahyang raya haji pula ni. Itu raya puasa itu ada jadi. Tu imam takbir tak cukup 7 kali. Simple punya benda ya, simple punya benda. Ni benda jenis bilang ni memang dia nak jadi celaru. Kan? Berapa ramai orang pergi Mekah buat haji, buat umrah, tawaf 6 pusingan saja. Tak cukup 7. Pasal apa? Pasal orang Melayu, dia matematik lemah. Bila mai bak kira ni mana jadi pasal? Dia pusing tu, dia tawaf tu. Dia main 6 ni, dia mula 6, 7 atau 6 ni. Ramai dengan orang kira 7. Tawaf tu rukun. Dia buat umrah pun tawaf rukun, dia buat haji pun tawaf tu rukun. Kalau rosak rukun, rosak ibadat semua sekali. Nampak? Baru ni, apa nama? Sahibus Samahah Datuk Mufti Pulau Pinang. Dia jadi pakar rujuk kepada haji, kepada jemaah haji, kepada tabung haji waktu musim haji. Cerita jadi satu kes. Pergi haji tahun lepas, dia silap ni daripada hari mula dia pergi tu, dia dah silap dah. Tempat sa'i Safa Marwah tu, dia duk faham Marwah tu Safa. Jadi dia buat haji tamattu'. Bila dia sampai di sana, dia tawaf, lepas tu dia sa'i. Dia sa'i, dia start di Marwah. Pasal dia duk faham Marwah tu Safa. Dia start daripada Marwah tu. Sekali lagi, dia habis di Safa lah. Dari segi syarak, dia baru sa'i 6 kali. Pasal dia mai daripada Marwah ke Safa tu tak kira yang tu. Sekali lagi daripada Safa ke Marwah baru kira 1. Jadi bila dia habis dekat Safa, sekali lagi dia baru 6. Tapi dia duk faham kata Marwah tu Safa. Jadi dia kira 7 dah di sini. Potong rambut lah. Perap kata cantik lah. Tunggu musim haji. Pergi Arafah, mai Muzdalifah, mai Mina, apa semua sah lera selesai. Balik mai ke Mekah. Tawaf rukun, apa sa'i. Macam tu jugalah sa'i dia. Sa'i dia start Marwah jugalah. Pasal bagi dia Marwah tu Safa. Nampak tuan-tuan ni yang duk pergi kursus, duk kilik buku, ambil lekang kitab ni. Dia pergi tak ada di celaru. Sehinggalah esok nak balik. Esok nak balik dah. Dia duk ingat ni nak balik ni pergi buat lah. Apa nama, umrah lagi sekali. Ajak kawan bilik dia. Jom, dia kata kita pergi buat umrah lagi sekali. Orang tu kata tak apa, jom lah. Pergi ke Tan'im. Masuk main balik Mekah. Tawaf. Sa'i. Bila sa'i dia pergi Marwah dulu lah. Dia faham macam tu. Kawan yang pergi dengan dia ni kata kat dia, pasal apa mai tahun ni kita kena start sana. Dia kata pasal apa sana? Sini lah, sini Safa. Punya celaru ni sampai esok nak balik. Kena start sini ya, kita kena start Safa. Agun tu kata memang start Safa, Safa sana. Dia kata Safa sana, mai kok mana Safa sini? Dia kata, ringkas cerita, akhirnya dia tahu dia silap.
Bila tahu silap, nak kena patah balik. No. Dia start daripada buat haji tamattu'. Dia buat umrah hak mula tadi pun. Dia buat umrah. Dia buat sa'i untuk umrah tamattu' dia ni pun. Dia start di Marwah dan dia habis di Safa. Dia buat 6 kali aja. Maksudnya apa dia? Sa'i dia tak tamam. Sa'i dia tu tak selesai. Maksudnya apa? Dia belum tahallul lagi daripada umrah dia. Habis haji pun serupa juga. Dia sa'i, dia start di sana juga. Macam mana juga, muka pucat lesi dah. Pergi tanya, guru agama tabur haji. Pergi tanya ni, kih ni macam mana? Kawan ni pun garu kepala sampai luruh rambut. Dia kata, ada juga orang silap macam ni. Dia kata, saya duduk bertugas lama, Allah Ta'ala dengar lagi orang silap macam ni. Itu nak buat macam mana? Haji tak tamam lagi ni. Nampak tuan-tuan? Ini yang kata ibadat yang kita kadang-kadang kita take for granted. Kita anggap benda ni apa, dia bukan susah mana, senang. Macam tu punya kesilapan kita buat, kesilapan yang membawa kepada sangkut ibadat tu semua sekali. Balik kepada cerita sembahyang raya, kita duduk di belakang tu imam. Tengok tu imam takbiratul ihram untuk sembahyang raya. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah 6 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ni hak duduk belakang ni. Perasan baru 6 ni. Aku silap kot dia lah. Di kawan ni. Kawan sebelah ni pun 6 baru kot. Takkan tu imam silap kot, aku silap kot. Dia duduk main lagu tu. Dah habis semayang apa semua, tanya balik. Tadi tu imam dia takbir 6 ke 7 kali ke tadi takbir semayang raya ni. Oh tu duk berasa macam mana dia bunyi lagu tu dah. Duk berasa macam mana. Dia habaq kat tu imam. Tu imam tadi tu imam takbir 6 kali aja. 7 dia kata. Aku kira dia kata. Tak apalah semayang raya tu semayang sunat. Bukan nak jadi cedera apa ke apa. Tak ada apa aku nak kena bayar dam pun tak. Tak gaduh. Tapi nak ceritanya apa? Kawan hak duduk belakang ni yang bertanggungjawab ni co-pilot. Kalau bawa kapal terbang, dia co-pilot. Pilot bawa kapal terbang, dia co-pilot. Dia tu yang duk kena belajar. Dia tu kalau nampak pilot silap pun nak kena juga tegur. Pilot bukan selalu betul. Kadang-kadang tersilap. Ni lah yang Nabi duk habaq kat kita ni. Nabi kata ketika aku jadi imam, orang hak duk belakang aku ni hendaklah ulul ahlam. Satu, orang yang sudah baligh. Yang kedua, wan nuha, dan orang yang ada ilmu duk belakang aku. Pasal apa? Pasal aku walaupun Nabi, tapi aku manusia. Kadang-kadang tersilap. Bukti dia apa? Kita dah jumpa ada dalam hadis. Nabi SAW semayang asar 3 rakaat. Kesilapan itu bukan makna mencacatkan kenabian, tak. Tetapi ditakdirkan kesilapan itu untuk nak jadi pengajaran kepada kita umat kemudian ni. Tapi kesilapan itu berlaku. Kalau Nabi Allah takdirkan berlaku silap, kita tu saya kata silap sedia. Silap ni sedia. Mayang lohong asak ni kalau di rumah ni 3, 4, 5 ni lagu duk jadi selalu. Selalu jadi. 3 ke 4. Oh ustaz abang, kalau 3 ke 4 kena kira 3. Kena 3 tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi dia main pula 4 ke 5 ke 4 ke. Yang kata kita ni, tak apa kita sembahyang seorang di rumah. Tapi kalau kita sembahyang ni masjid ni gerabak duduk dah belakang ramai ni, kalau kita silap ni macam mana? Jadi kawat lah. Untuk itu maka Islam mai dengan satu sistem backup. Sistem backup. Dia backup tu imam tu. Maka Nabi yang pesan benda ni. Nabi kata bila aku jadi imam, hendaklah orang yang duduk di belakang aku ni ulul ahlam dan juga an-nuha, dan juga orang yang cerdik dalam agama. Ataupun orang yang belakang itu ialah ahlul wara' dan orang-orang yang saleh. Dia kata Nabi mau di belakang dia ni orang-orang yang boleh diharapkan, boleh tegur kalau sekiranya berlaku kesilapan. Gitu. Dan bawah tu dia hurai. Dia baca hadis dia saja. Tuan-tuan tengok dia kata an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaliyanni minkum ulul ahlam wan nuha. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, dah hendaklah mengiringi daripada belakang aku itu orang-orang yang cukup umur dan orang-orang yang menjadi ahli akal.
Dan tengok muka sebelah, dia kata summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian hak tepi lagi itu orang yang berikutnya. Hak betul-betul alim bagus ni kalau boleh duduk belakang imam. Hak tepi itu pun orang yang reti juga hal agama. Lepas tu kau duduk cayak sampai ujung tu tak tahu apa. Dia kata lagu tu. Ujung tu dia kata ikutlah aku, tak kira apa pun tu imam tanggung. Dia jenis tu. Aku mai semayang. Dia kata aku mai semayang. Apa pun tu imam tanggung. Siapa suruh dia jadi imam, dia kata. Jenis ni, jenis duk ujung-ujung. Cayak, dia kata summal ladzina yalunahum. Dia kuih duk pi lama-lama sampai tak ada apa. Begitu. Tuan tengok di poingan bawah tu dia kata masalah makmum ahli akal yang di belakang imam dan sebab suruh syarak yang demikian itu. Pasal apa agama suruh orang duduk belakang imam tu biar orang yang reti tentang hukum hakam, sekurang-kurangnya bab semayang dia reti. Kalau nak cantik lagi, dia reti hukum hakam agama. Kata Imam Nawawi di dalam hadis ini, membilangkan bagi kita, maulah melebihkan dan mendahulukan orang-orang yang afdal. Dan itu sebab orang sebut sahibul fadilah. Sahib ni maksudnya tuan. Kalau kita tuan rumah, Arab dia panggil sahibul bait. Sahibul bait maksudnya tuan rumah. Sahibul fadilah. Fadlu maksudnya lebih. Fadilah maksudnya kelebihan. Sahibul fadilah maksudnya tuan yang berkelebihan. Kan kita pergi majlis ceramah-ceramah agama, dia kata sahibul fadilah, al-ustaz, apa-apa. Sahibul fadilah maksudnya orang yang berkelebihan. Kalau ramai, plural, dia kata ashabul fadilah. Ashab, jamak kepada sahib. Ashabul fadilah. Ni, tuan-tuan yang berkelebihan. Itu maksudnya. Kemudian, pi kepada orang yang afdal. Kurang sikit. Dijadikan segala orang yang lebih akal dan lebih ilmu di belakang imam, kerana orang-orang yang bersifat demikian itu aula dihormati. Dia kata. Kerana ilmu dia dihormati. Ilmu dia tu. Kerana ilmu dia tu, dia dihormati. Dia tak ada apa, sama macam orang lain. Lebih dia tahu mana? Ilmu dia. Kita boleh tumpang. Maka kerana ilmu itu, dia dihormati. Kerana akhlak dia dihormati. Kerana sifat mahmudah yang ada pada dia dihormati. Benda-benda itulah yang dikatakan kelebihan pada dia. Begitu. Kalau akhir zaman, Nabi kata apa? Nabi kata akan berlaku di akhir zaman ini 15 perkara. Dan bila berlaku 15 perkara ni, halal bala Allah mai. Di antaranya apa? Dia kata wa ya'zumu rabbal mal. Apabila orang yang memiliki harta dibesar-besarkan. Itu silap. Islam suruh kita respect bukan orang yang kaya. Tapi Islam suruh kita respect orang yang berilmu. Dia suruh kita respect orang yang berakhlak. Dia suruh kita respect orang yang bertakwa. Dia suruh kita respect, kita hormat orang yang mempunyai sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dia bukan suruh kita respect pangkat. Dia tak suruh kita respect harta dia. Dia tak suruh respect yang tu. Menjelang akhir zaman, Nabi kata akan berlaku benda ni. Apa dia? Manusia membesarkan rabbal mal. Orang yang mempunyai harta. Bila dia jadi macam tu, tunggu. Halla bihal bala. Nabi kata halal bala Allah hanti mai. Hari ni, masyarakat kita hidup hari ni, nampak tak? Nampak tuan-tuan benda tu jadi? Oh, nampak. Buat kenuri pun buah partition lah. Buat kenuri pun buah satu apa? Pemisah. Balik itu orang kenamaan. Balik ni marhain. Marhain ni kita lah. Kita saja kadang-kadang buat bodoh nak pergi masuk belah balik sana. Dia regang tali tu. Dia pergi pegang kita. Dia kata ni makan tang ni. Tak pergi kita masuk ni. Pasal apa? Marhainnya kita ni. Dibuat macam tu pasal apa? Pasal dibesarkan rabbal mal. Dibesarkan orang-orang yang punya harta. Nampak tak? Bila tak ada harta, bila tak ada duit ni, cakap surah tak laku. Bila orang ada harta, buka mulut cakap, ya kalam dia kalam masmu'. Kalam dia didengar. Semua orang dengar. Pasal apa dengar? Pasal dia berilmu, pasal dia orang baik, pasal dia betul. No, pasal dia berharta. Kita dengar. Cakap dia jadi. Pasal apa? Pasal harta dia.
Nabi SAW kata dia, mai aja keadaan macam ni dalam masyarakat, halal bihal bala, halal bala Allah hanti mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan pula barangkali entah akan berhajat imam akan orang yang menggantikan imam di tempatnya pada masa datang uzurnya. Kadang-kadang imam dia fault, tengah jadi imam dia batal. Bila dia batal itu, dia berhajat kepada orang ganti dia. Saya pernah ceritakan dulu, berlaku di tempat mengaji saya dulu, pensyarah jadi imam tu kan, dia batal tu pensyarah. Dia benda ni bukan kata dia tak tahu, tapi panik kan. Apa nama orang Arab cakap orang putih, dia kata panik, dia kata panik, dia kata kan. Dia jadi imam, lalu dia batal, dia batal, dia panik, padahal dia pensyarah, dia panik. Anak batal, dia kata. Boleh tak boleh dia kata itu? Boleh, pasal dia batal lah, kata bila apa-apa dia batal lah. Tapi orang tak suruh lah kata begitu kan. Tapi nak abang kata panik tu. Panik tu kan, bila jadi ni benda spontaneously, tiba-tiba jadi dia anak batal, dia kata. Kan? Jadi aduk belakang ni pun, batal ni kan. Macam mana? Tapi dia duduk tunggu lagi atas sejadah tu, dia duduk tunggu lagi. Batal hang pi lah kan. Kawan belakang ni nak lompat naik, tak, dia tak pi, tapi dia anak batal. Tapi duduk tunggu. Tuan-tuan jangan duduk gelak, kena kat kita wadakai. Kena kat kita wadakai. Benda ni dia nak jadi, ni tak boleh cakap. Kan? Kena kat saya, tak main mengajar 2-3 bulan pula. Malu kan. Benda tu panik. Dia panik dia jadi ya. Lepas tu dia langkah pergi tepi. Okey lah, dia dah langkah pergi tepi. Sahabat saya ni, satu sahabat budak Negeri Sembilan, duduk betul-betul belakang dia. Dia tengok dah pergi tepi, dia pun step pergi depan. Dia masuk balik atas sejadah dia. Kawan ni dah langkah pergi dah tapak. Dua tapak tengok dia bangkit duduk balik atas sejadah dia. Dia ni pula masuk pergi Agustan balik. Agustan balik main belakang. Dia jadi kelang kabut. Kan? Sekali lagi di rumah mana pula dia duduk kiam, itu dia rongkai tangan dia. Sekejap lagi dia kiam balik. Lagi dia rongkai, dia beralih, dia pegang kawan ni tadi. Entah ganti anak, dia kata. Entah ganti anak. Kau ni pun dia heret tangan pergi ke depan lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Tuan-tuan, dia nak jadi. Kan? Hari ni musim kita bulan puasa tarawih hari tu pun masing-masing masjid masing-masing cerita lah. Ada jadi lagu tu, ada jadi lagu ni. Ada yang apa nama tarawih 2 rakaat tu imam mai pilajak rakaat yang ketiga. Bila jadi tu imam lajak rakaat ketiga ni hak makmum ni nak ikut tak tu? Nak bantah dia kan, nak ikut dia kan, nak tegur dia kan lagu. Turun start motor balik terus. Dia tak payah jadi lagu dia dah. Balik sambung rumah dia dah. Dia bila tak hati, dia buat mudah, dia balik buat rumah. Kita main nak beriman dengan mereka pura pelah juga dia kata. Kita mayang rumah. Pasal apa? Pasal dia tak tahu tu teknikal. Teknikal nak menyelesaikan masalah. Satu. Bila mengaji ni, dia nak abang benda-benda macam ni lah. Untuk nak mengelakkan, nak meminimumkan kelam kabut ni, dia kata, biarlah yang duduk belakang imam tu, orang yang berilmu, yang tahu kalau jadi macam ni, macam mana nak buat. Inilah yang Nabi SAW kata. Dan pula barangkali entahkan berhajat imam kepada orang ganti dia pada masa datang uzurnya. Maka jadilah orang yang ahli akal dan ahli ilmu itu lebih aula daripada yang kurang ilmu dan kurang akal. Itu pentingnya orang yang reti duduk di belakang imam. Kerana makam ini ialah makam ikutan. Dia kata, bila mai sembahyang jemaah ni, tu imam itu ikutan. Nabi kata apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Nabi kata, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Untuk diikuti. Jadi nak kena ikut. Jadi dia seberapa boleh, jangan silap. Pasal apa? Makam dia makam ikutan. Orang nak ikut. Maka tak dapat tidak orang yang diikut itu orang yang lebih ilmu dan lebih akal. Kerana tu orang yang jadi imam, dia mesti orang yang cukup kelayakan. Bukan sahaja kelayakan membacanya baik dan sebagainya, bahkan kalau jadi apa-apa dalam semayang, dia tahu macam mana nak selesai masalah yang timbul itu. Kata Imam Nawawi lagi, dan kenyataan
Aula orang-orang yang ahli ilmu dan ahli akal itu di belakang imam, kerana mereka itulah yang lekeh memintas akalnya. Imam Nawawi kata, orang yang cerdik ni otak dia pick up. Dalam bahasa kita kata pick up. Dia cepat pick up. Kan? Otak ni dia kena cepat tangkap apa benda jadi dan macam mana nak selesai. Itu orang bijak. Dia kata, menjagakan imam atas apa-apa yang dilupakannya. Kalau tu imam lupa, macam mana nak tegur? Tu imam 4 rakaat sembahyang Isya, tiba-tiba dia lajak naik 5. Kawan kat belakang ni, apa dia nak buat tu? Nak tegur imam terlajak 5 rakaat tu, dia nak buat macam mana? Bila fanning, dia nanti kata apa? 5 imam biar pun batal semua. Tak boleh. So dia bila jadi dia terus tahu nak buat macam mana? Subhanallah, dia kata. Itu imam bila dengar ya subhanallah, betul dah aku terlajak. Dia duduk balik dengan kadar segera. Duduk balik. Okey? Baik, macam tu. Manakala orang yang lain daripadanya kurang memintas dan kurang jaga. Orang yang tak duduk di belakang, yang lagi belakang, makin duduk cayak ni, depa ikut imam. Kalau imam silap, dia ikut co-pilot, duduk ada belakang imam. Kalau kawan tu pun silap juga, dia start motor balik. Dia kalau tu dia tak mau nak sakit kepala kayak ni. Dan pula supaya mengelak dan memperhalusi mereka itu akan rukun-rukun semayang dan kelakuannya. Itu dia. Ikutan. Bila orang saf kedua, saf ketiga, dia tak nampak imam, dia pakai tengok hadapan dia lah. Dia pakai tengok hadapan dia. Orang depan dia tu menjadi pengganti kepada nak tengok imam. Kawan tu juga kena lebih elok daripada dia hak di belakang ni. Dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan buka muka sebelah. Dia kata mendudukkan orang lebih-lebih di kepala majlis. Itu macam mana? Orang-orang yang lebih, yang kata sahibul fadilah ataupun ashabul fadilah, diletakkan mereka ni di kepala majlis. Dia kata, adakah itu suruhan agama? Kan di kepala majlis kata ni kita buat majlis malam ni, kita buat apa? Buat baca Yasin, doa selamat kata. Kepala majlis siapa dia? Tu imam lah. Lagi tu imam tak mai, duk tunggu lah, duk tunggu tengok tak mai. Kalau lah ni pakai dua ambil handphone, telefon. Mana dia ni, abang dah kat dia asang tadi ni, kata malam ni ada majlis ni, mana dia pergi? Telefon tak angkat pula. Telefon tanya orang lain pula, siapa ada nombor telefon rumah dia. Pasal apa? Pasal sahibul fadilah. Dia orang yang berkelebihan. Pasal apa? Pasal kalau dia mai, majlis jalan elok. Dia tak mai, nampak nak jadi kelang kabut. Baik. Memberi kemuliaan ataupun keutamaan kepada orang-orang yang berkelebihan ni, kepada imam-imam, kepada apa ni, apa cerita ni benda ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidaklah tertentu hormat dan kehadapan dan mendudukkan di kepala majlis itu pada sembahyang sahaja bagi orang-orang yang ahli akal dan orang-orang yang berkelebihan. Bahkan sunat dikehadapankan orang yang lebih-lebih itu pada sekalian majlis besar dan majlis kecilnya. Bukan dalam bab semayang aja, dalam bab lain pun. Dia kata di rumah kita ke apa ke, kalau nampak tu imam, orang yang ahlul ilmi ataupun orang-orang yang sahibul fadilah ni, orang yang mempunyai kelebihan ni, nampak mai, kita bagi lebih kemuliaan pada dia. Kita memuliakan dia bukan kerana harta dia, tapi kerana kelebihan ilmu, agama, akhlak dan semua hak elok-elok hak ada ke dia. Maka kita bagi kemuliaan pada dia. Kita buat kenduri di rumah, tengok tu imam mai. Tu imam mai, kursi dalam bawah kemah semua penuh. Kita pergi pegang tangan dia, kata tu imam mai bawa masuk dalam rumah, pergi makan di meja dapur rumah kita. Kita tolong pergi ambil makanan mai bagi kat dia. Itu Imam Nawawi kata kena buat. Bukan sahaja dia ni dapat kelebihan, kemuliaan di masjid sewaktu jadi imam, bahkan dalam apa majlis pun orang-orang macam ni wajar diberi keutamaan. Tu Islam ajak kita berbahasa dengan orang-orang yang macam ni, dia kata. Baik, seperti majlis ilmu, maka didudukkan dia dekat dengan guru dan orang-orang alimnya. Orang-orang yang bagus-bagus ni mereka duduk depan, tak apa. Pasal apa? Guru hak mengajar kalau tersilap dan sebagainya, mereka boleh dia tulis dalam kertas ke apa ke, dia tak tegur masa tengah mengajar, lepas dia pergi abang. Dia kata, tadi kalau tak silap dengar, dia tahu ustaz sebut macam mana atau ini tadi. Misalnya kita tengok balik, kita sebut, kita sebut betul. Dia kata tadi, dia kata saya salah dengar kot. Dia kata betul ya, dia kata tak apa. Pasal apa? Pasal dia ada ilmu. Kesilapan sikit sebanyak kan, kita punya lidah ni kadang dia slip. Bila dia slip ni, ada orang yang berilmu tahu, dia boleh
tegur kita. Dan dia, kalau dia betul berilmu, dia tahu cara tegur dia. Dia tak, ni ustaz, cuba baca hari sekali tu tak betul tu. Dia buat lagu tu, jahanam. Itu makna dia tidak berilmu. Kalau dia berilmu, cara tegur dia lain. Cara tegur dia lain. Dan saya pergi haji tahun 96. Hari apa nama 11, 12, 13. Hari-hari tasyrik di Mina. Kita lebih baik bermalam, mabit di Mina. Ataupun bagi orang yang tidak mau bermalam di Mina, dia boleh balik tidur di Mekah. Tapi dengan syarat, dia berada di bumi Mina tu, dia kata fi mu'zamil lail, sebahagian besar daripada malam. So kalau dia pergi Mina sebelum asar, maghrib dia ada di Mina, dia kena duduk di Mina sampai paling awal pun lepas pukul 1 pagi. Lepas pukul 1 pagi, okey, dia naik bas ke, dia nak ambil apakah, dia balik tidur di Mekah. Tak salah, dan dia tak kena dam. Pasal dia dah dianggap mabit ataupun bermalam di Mina. Syarat dia apa? Fi mu'zamil lail, sebahagian besar daripada malam. Syarat dia, dia boleh keluar daripada Mina selepas 1 pagi. Saya balik tidur di Mekah. Saya balik pukul 1:30 pagi. Bila sampai di hotel tu, ada geng yang dah duk makan shawarma, duk kena teh, duk apa dah. Oi, mereka ni balik pergi apa? Cara tu macam balik lama dah. Kan? Kita tanya mereka, cepat sampai balik dengan apa? Oh, mereka kata kami, ustaz kami bawa. Ustaz kami bawa kami pukul 10 tadi dah belah lah. Cantik. Ustaz kami bawa, kami pukul 10 kami dah belah lah. Jadi belah. Saya kata memang terbelah tu yang ni kata. Pasal apa? Pasal tak boleh. Kita nak keluar daripada Mina ni mesti selepas sebahagian besar daripada malam. Tak boleh balik pukul 10. Tak cukup lagi masa mabit, tak cukup lagi. Lepas ke 1 pagi, ke 2 pagi ke apa keluar cantik kata. Ada ustaz ni bawa. Saya kata jahanam buat ni. Benda tu wajib haji. Dia tak membatalkan haji, tapi ibarat pakai kain carik lah. Ibadat kita ni jadi sumbin lah. Apalah. Esok lepas sembahyang subuh, makan pagi, saya nampak ustaz mereka ni. Siapa ambil apa teh, ambil apa, pergi duduk semeja dengan dia. Kita tak boleh kata, ustaz semalam bawa balik daripada pukul 10 kan? Tak boleh kata. Tu cara nak tegur ustaz dia bukan macam tu. Kita duduk minum dengan dia apa semua, kata apa ustaz tak tidur di Mina. Dia kata dah balik, bawa mereka balik sekali kata. Allah ustaz, sebelum dia cerita panjang kita potong, kita kata Allah ustaz kata. Semalam jumpa satu geng, kata mana punya geng tak tahu, kata dia pukul 10 balik lah. Dia awak kan? Kita kata pukul 10 balik dah ustaz. Dia kata kita ni yang kata mabit di Mina ni, dia mesti fi mu'zamil lail, mesti sebahagian besar daripada malam. Pukul 10 mana boleh, dia paling cepat pun 1 pagi, 1:30 pagi baru boleh keluar. Allahu Akbar. Budak-budak ni mereka pukul 10 balik lah kata. Kena damah kita kata. Nampak dia hirup teh pun tak apa nak lajak. Dia olik kan. Tu kata dia ni ustaz, kalau boleh lah kata, kalau boleh kena bagi tahu kat depa ni. Kesian mai buat ibadat, habis duit bukan sikit ni, silap. Betul lah benda bukan rukun, tapi tak syok, kena bagi tahu kat depa tu. Ya dia kata. Kan? Jangan pergi kata kat dia, ustaz boleh bagi 10. Kita dengan dia tak tegur dah. Lepas tu jumpa, dia pun tak mau tengok kita pun habis rosak hubungan kita dengan dia. Cara tu. Kan, dia kena gitu. Pasal apa? Bukan semua orang cover semua ilmu. Tak. Kadang-kadang satu benda yang kita duk faham lama dah, kita duk ingat betul, rupanya ada tak betul. Tapi kita duk faham macam tu lama dah, maka kita ingat kita betul. Sehinggalah apabila ada satu orang bagi tahu, kita recheck balik, kita semak balik, betul kita silap. Terima kasih banyak-banyak kepada dia, kita pun betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang kata perjalanan hidup kita tak selalu betul. Dan orang yang tegur pun tak semestinya betul. Yang pentingnya bila dia tegur, kita cek balik.
Kalau betul dia betul, kita kena terima. Pasal apa? Yang menang ni adalah kebenaran, bukan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun dia kata majlis hafal hukum dan sebagainya, didudukkan orang yang lebih-lebih itu di hadapan ahli musyawarah dan juga hakimnya. Demikianlah juga majlis zikir dan juga medan perang, imam sembahyang, tempat belajar, majlis memberi fatwa dan sebagainya. Orang-orang yang berkelebihan ini hendaklah didahulukan. Tuan-tuan tengok bawah tu, saf dan juga bahaya berselisih dengan sebabnya. Ni dia nak beritahu apa? Kalau kita sembahyang, saf kita tak sama. Dulu kendian, dia ni ke depan, dia ni ke belakang, dia ni tumit dia atas line biji remia, seorang lagi tumit atas line kuning, seorang lagi tumit atas kapet merah. Begini dia nak cerita ni. Apa ni cerita bila jadi macam ni? Wahai saudaraku, dia kata membetulkan saf ataupun nirai, dia kata nirai tu nerai ya. Membetulkan saf ataupun nerai sembahyang berjemaah itu dituntut sangat-sangat oleh syarak seperti keterangan tadi. Maka tiadalah saf itu boleh bengkang-bengkok. Yang inilah satu benda yang dalam sembahyang paling diambil mudah oleh semua orang di merata masjid. Tak jaga saf ni. Mula nak sembahyang pun tak jaga dah. Masuk rakaat kedua lagi berterabung. Kita bila dah, walaupun di rakaat kedua, kena juga tengok kedudukan tumit kita ni. Sama tak sama? Pastikan sama. Bagi saf yang jenis color macam-macam ni kita kena buat satu keputusan. Di mana tumit kita nak duduk. Ni color ni. Biji remia ada, kuning ada. Kita nak letak tumit kita dekat biji remia ke dekat kuning? Itu kena buat keputusan. Pasal dia ni duk ingat biji remia, dia ni duk ingat kuning. Ingat merah tu paling teruk lah. Biji remia dengan kuning ni, hak mana kita nak letak tumit kita? Kalau di masjid negeri Pulau Pinang, tu imam kadang-kadang dia beritahu. Supaya dia kata sawu sufufakum. Samakan saf, dia kata tuan-tuan pastikan tumit berada di garisan kuning. Dia kata. Semua orang nak semayang tahu, okey, tumit kita di kuning tu. Okey. Pasal apa? Pasal Umar Al-Khattab, dia cabut pedang. Dia pergi tarik mata pedang dia di tumit orang semayang ni. Dia kata Umar, kita ni dah lah. Boleh habak teratur pun jadi ya. Kita nak menentukan di mana kedudukan tumit. Pasal apa? Ni, dia kata bahkan betulkan dia dan luruskan dengan membetulkan bahu bertentang bahu seseorang. Maka jikalau bengkang-bengkok ia dan tiada membetulkannya hanya menurut suka hati masing-masing. Iaitu seorang suka lepas ke depan, seorang suka lepas ke belakang. Maka jadilah ia membawa kepada berselisih dalam hati. Dia kata. Implikasi ataupun kesan kepada buat mudah tentang saf ni, Nabi SAW bagi tahu. Kesan dia apa dia? Kita tak akan dapat sehati sekata. Tak akan dapat. Pasal apa? Saf pun kita tak boleh bagi sama. Macam mana kita nak bagi sama hati kita? Kalut tuan-tuan, kalut. Tu sebab kita tengok bukan di Malaysia. Satu dunia ni orang Islam tak sehati, tak sekata. Satu dunia. Mereka marah dekat Muammar Gaddafi. Mereka cari dia sampai duduk dalam lubang kong. Mereka pergi tangkap dia, heret keluar. Mereka tabuh dia sampai muntah darah. Sampai habis umur mati rentua ni. Hari ni duduk sebar dalam internet. Duduk cerita kebaikan dia pula dah. Penat lah. Ketua ni tuan-tuan, ketua ni dalam Islam penting. Pentingnya ketua ni sampai dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kalau kamu nak bermusafir 2 orang, lantik seorang jadi ketua. Pentingnya ketua tu. Nak pergi musafir, nak pergi ke mana pun lah. Bila nak musafir, kalau 2 orang, seorang kena jadi ketua. Pasal apa? Pasal sat lagi keputusan muktamad tu dia kena buat. Bila kita dah kata, okey, ni kita nak berjalan ni, hang ketua, hang kata apa kami dengar. Okey, kereta pun bertolak. Dia kata saat lagi kita semayang jamak takdim. Dia kata dekat Bukit Merah. Itu keputusan dia. Dia ketua yang kita lantik. Maka kita berhenti di Bukit Merah, kita buat jamak takdim. Kalau tak lantik ketua, kereta duduk jalan, duduk tanya ni, sekali kita nak semayang tahu nak. Dia ni kata Bukit Merah, dia ni kata Bukit Menera. Dia ni Bukit Menera bukan jalan Nabi Kuala Lumpur.
Pasal apa? Pasal tak ada ketua. Bila tak ada ketua, dia pakat nak bagi pendapat, pakat nak suruh orang pakai pendapat dia. Tak boleh. Di situlah perlu ketua. Pasal apa? Pasal nak bagi kata putih. Apa jadi kepada Libya apabila tak ada Muammar Gaddafi? Tuan-tuan, nak cari satu pemimpin yang semua orang puas hati, sampai mati, sampai kiamat tak jumpa. Nak dapat macam Nabi Muhammad punya bagus, tu tak akan jumpa. Nabi Muhammad yang terbaik itu, manusia terbaik dalam kalangan manusia yang Allah bagi jadi, pun ada orang tak terima dia. Tambah orang yang bukan Nabi Muhammad, lagi ramai orang tak terima dia. Tapi bila dibuat keputusan cara macam tu, dihabiskan dia dalam keadaan yang macam tu. Bila jadi negeri, bila jadi negara ni tak ada ketua, apa nak jadi itu di Libya tu tuan-tuan? Kita akan tunggu tengok episod akan datang. Libya ni nak jadi apa? Negara terbesar pengeluar minyak di Afrika. Negara ketiga terbesar dari segi pengeluaran gas di Afrika. Betul, dia bukan semua betul. Muammar Gaddafi ni. Tapi bila dia dah kena bunuh dalam keadaan hina macam tu, hari ni mereka duk siklet. Duk keluar dalam internet, dalam Facebook, dalam apa ni, duk cerita beberapa fakta tentang pemerintahan Gaddafi yang tidak boleh dinafikan. Duk beritahu ni segala kebaikan, duk dah berapa belah kebaikan. Mereka tulis di situ kebaikan Gaddafi. Kita betul lah, tak ada orang nampak dia baik. Esok anak ganti dia ni, kalau betul lebih baik pada dia, Alhamdulillah. Tapi kalau naik satu pak lawak mana kapi ganti dia, Libya daripada teruk jadi hancur lebong. Pengajaran di Iraq tak ambil. Orang Iraq punya benci dekat Saddam ni, punya benci ni tak tahu nak apa. Apabila Amerika masuk dalam Iraq, pergi tangkap Saddam, macam mana kena dekat Muammar Gaddafi ni, duk menyorok dalam lubang apakah, heret bawa keluar, bawa masuk penjara, bawa bercara, dan akhirnya jatuh hukum bunuh dekat dia dan sebagainya. Bila jatuh saja Saddam ni, rakyat dia ni buang gambar-gambar dia ni, bakar patung-patung dia ni, katok bagi pecah. Baguslah katok patung tu. Semua hari ni apa jadi dekat Iraq? Hari ni Amerika kontrol Iraq, ambil. Benda ni dia selesaikan mengikut Islam, bukan dengan emosi. Ikut perasaan, melingkup habis semua. Ni yang nak jatuhkan Gaddafi ni adakah kerana Islam ataupun bukan? Nak kena tengok balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang ini duk ceritalah Muammar Gaddafi masa dia jadi presiden Libya, kira dia bagi duit kepada rakyat untuk nak buat rumah, untuk nak buat apa, zero interest. Hang pinjam 200,000, hang bayar balik 200,000. Petrol apa duit? 45 sen duit kita. Ni hak kita RM100 berapa bang? Dia 45 sen aja. Di Libya ni. Dia sebut kebaikan dia. Dia niat jalan pergi dah, tak ada dah. Hak nak naik esok RM1.805 duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda, kadang-kadang Nabi kata apa? Berpunca daripada kecil ni. Daripada apa? Daripada tak sehati, tak sekata. Pasal apa ni? Pergi jadi tak sehati, tak sekata. Cek balik. Oh, Nabi kata benda kecil dah. Soft, tak boleh nak sama. Benda kecil yang tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda besar? Lebih kurang macam tu contoh. Jom kita baca lagi apa Nabi kata. Dan jikalau bengkang-bengkok dan tiada betul, hanya menurut suka hati masing-masing, akan jadilah apa? Berselisih di dalam hati mereka. Inilah makna sabda Nabi SAW, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dan janganlah berselisih sekalian kamu pada membetulkan saf, dengan bahawa seseorang itu menurut kehendak dia sahaja dan orang lain menurut kehendak dia pula, sehinggalah jadi seorang lepas ke depan, seorang lepas ke belakang, dan jadilah bengkang-bengkok saf itu. Jadi begitu.
Pasal apa? Pasal ambil mudah hal ni. Maka berselisih hati kamu dengan sebab berselisih saf kamu itu. Ataupun Allah Subhanahu wa taala jadikan jatuh berseteru-seteru dan bermusuh-musuh dan berselisih di dalam hati kamu. Bahkan lebih teruk lagi, Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan hampa sampai bermusuh, sampai berbunuh-bunuh kerana tak sehati dan tak sekata. Tuan-tuan, Somalia bala cukup teruk. Kemarau yang tidak pernah berlaku dalam tempoh masa 60 tahun yang kena Somalia ni. Dalam tempoh masa 60 tahun, inilah kemarau paling teruk yang kena Somalia. 9 juta orang. Extremely hungry, dia kata. Kebuluran yang melampau. Cek balik. Rupa-rupanya Somalia ni bermula dengan apa? Perang saudara. Islam lawan Islam. Di Somalia membawa kepada perang dan berbunuh-bunuh. Bala Allah Subhanahu wa taala mai, tu dia jadi di Somalia hari ini. Setiap 10 second satu orang mati kerana tak makan. Ni angka-angka statistik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang pi ke sana buat kajian. Kita boleh kata, mana boleh ada bukti ke kata ni bala ni kena kat depa pasal depa perang saudara. Kita boleh challenge, tetapi Allah yang mengetahui. Faktanya apa dia? Depa perang saudara, depa bunuh sama-sama orang Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala kata, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Siapa bunuh mukmin sama mukmin, muta'ammidan saja bunuh, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, balasan dia Tuhan kata tak ada lain, neraka jahanam selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, punca daripada apa? Tidak sehati, tidak sekata. Orang Islam ni mesti sehati dan sekata, tapi atas dasar Islam, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buang pergi ke tepi semua buang pergi ke tepi. Lah ni hang Islam, aku Islam. Quran ini kitab suci kita, Quran ini dustur perlembagaan kita. Hadis Nabi ni hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiap-tiap hari jemaat khatib dah sebut, man shalla alayya. Ni tiap-tiap hari jemaah ni khatib dah sebut ni, duk suruh orang berselawat ni, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berselawat ke atas aku, satu selawat, sallallahu alaihi biha asyar, Allah selawat balik, Allah ucap selamat kepada dia 10 kali. Nabi tu Nabi hang, Nabi tu Nabi aku. Pasal apa yang kita tak mau ikut hadis Nabi ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh tuan-tuan, cukup sedih ni bila main isu hudud. Orang Islam dia buat bercakap lebih kurang ni, sedih betul lah. Hudud tak sesuai, hudud, oh jangan tuan-tuan, ini hukum Allah. Jangan jawab tak sesuai. Kita kata apa? Kita kena bersedia daripada dulu sepatutnya. Oleh kerana dulu tak buat, start pada law, kita kena bersedia. Bersedia dalam semua segi. Dari segi nak merangka ni, nak draftkan hudud tu dalam bentuk undang-undang yang nak diterjemahkan di mahkamah ni, kena start dah, kena buat dah jawatan kuasa yang pakar dalam undang-undang Islam ni untuk nak draft undang-undang ni sekemah-kemahnya. Dalam masa yang sama juga penerangan dalam TV kena jalan dah. Ambil prime time, masa utama dalam TV ni. Kalau waktu berita pukul 8 tu, habis berita pukul 9, keluar setengah jam cerita pasal penerangan hudud kepada seluruh rakyat Islam dan bukan Islam, suruh faham. Undang-undang yang nak menjaga mereka. Kita kerja susah payah, kita tak mau orang curi duit kita. Undang-undang ni akan menjaga harta kita daripada dicuri orang. Kita dapat anak, tumpah kasih sayang bukan main punya susah. Bagi kasih sayang, bagi pendidikan, bagi mengaji, bagi macam-macam dekat dia. Tiba-tiba mai satu orang rogol dia. Macam mana luka hancur lebok hati kita ni. Maka hudud memelihara maruah dan kehormatan anak dan keluarga kita. Macam ni punya undang-undang, apa tak mau pasal apa? Pasal tak faham.
Kerana tak faham itu, kerajaan bertanggungjawab. Kena ambil satu masa yang prime. Pukul 9 malam, setengah jam cerita pasal hudud. Kebaikan dia kepada orang Islam bagi faham, kata ini undang-undang Allah. Allah suruh kita laksanakan. Apabila kita taat perintah Allah, Allah pasti akan jaga kita. Terang. Dalam masa yang sama ni, benda-benda yang menjadi pintu kepada orang buat salah ni kena tutup. Lesen judi kena tutup. Tak boleh dah bagi. Hak mana bagi, dah bagi sampai tempoh habis, tempoh tu tak boleh renew dah. Kena dah macam tu. Kemudahan-kemudahan orang nak berzina dan sebagainya kena tutup. TV-TV yang menyiarkan gambar-gambar yang boleh merangsang nafsu orang sampai jadi gila, tak boleh dah. Jaga-jaga semua macam ni. Orang susah dan sebagainya diberi perhatian yang sewajarnya. Jangan sampai dia sampai berlalu 24 jam tak ada sesuap makanan nak masuk dalam mulut. Tak mau dah ada orang macam ni. Pasal apa? Kalau dia miskin melarat macam tu, dia boleh mencuri. Kalau dia mencuri kerana miskin, kerana lapang, kita tak boleh potong tangan dia. Kena bagi kebajikan mereka semua, kena jaga-jaga-jaga sampai satu keadaan yang memang boleh ready dah kita laksanakan. Bila dilaksanakan undang-undang ini, orang tu kalau dia pergi buat jahat, dia memang jahat. Pasal apa? Pasal tidak ada pintu kejahatan untuk dia buat. Dia masih lagi nak buat jahat, dia wajar dihukum. Benda ni kena serius. Kita tak boleh simply senang-senang jawab kata kita tak akan laksanakan. Tak boleh. Ini tajuk semayang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kena bagi tahu benda ni. Pasal apa? Pasal kalau tak bagi tahu, ada di kalangan kita ni yang tersilap. Bukan apa, tersilap. Kita tersilap. Kita tak nampak kata ini hukum Allah suruh. Kita tak nampak. Maka kena bagi tahu supaya nampak, supaya kita lebih berhati-hati menjaga akidah kita. Baik, kemudian dia kata apa? Masalah hingar-bangar dalam masjid. Bolehkah masjid ni pergi buat jadi rayuh rondah hingar? Boleh ke tak boleh? Bermula hingar-bangar dalam masjid itu tertegah ia pada syarak. Seperti hingar-bangar dengan berbantah-bantah dan bertengkak-tengkak. Oh tak maaf. Main mesyuarat agung masjid pergi jadi rayuh rondah berkelahi, marahlah apa ni anak kariah tak percaya dekat jawatan kuasa. Tak tegur dengan cara sopan, bangkit koyau, buat macam di stadium bola. Masjid bukan stadium bola. Masjid dia ada kemuliaan dia yang kita kena jaga. Maka tak boleh hinggap bangak yang macam tu, tak boleh. Dan berkata-kata dengan kata yang membawa kepada fitnah di dalamnya. Cakap benda yang terkeluar fakta. Tak bertadung dengan Quran dan hadis Nabi. Tak boleh macam tu. Itu salah, dia kata. Dan seperti hingar-bangar dengan dalil sabda Nabi SAW, wa iyyakum wahai syatil aswaq, dan jauhlah kamu daripada hingar-bangar pasar. Yakni janganlah dalam masjid itu suara diangkat sehingga bertengkar dan sebagainya. Bertengkar dalam masjid ni, hang lah aku kata lagu ni, hang kata lagu nu. Jangan, dia kata. Seperti mana di dalam pasar tempat jual beli. Kerana yang demikian itu menghina tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah ia tiada beza di antara masjid dengan tempat yang hina kalau kita buat macam tu. Sebaliknya Nabi SAW bila khutbah, kita baca dalam hadis, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Nabi dia bila naik aja atas mimbar, bila Nabi berkhutbah, sahabat kata apa? Nabi seperti memberi arahan kepada tentera yang nak pergi perang. Itu suara tinggi. Suara tinggi untuk tujuan khutbah, untuk tujuan agama dan sebagainya, itu Nabi buat. Wartafa'atil aswat. Dia angkat suara ni. Nabi angkat suara ni cukup tinggi. Sehingga ihmarra wajhuh. Sehingga merah wajah Nabi SAW. Seolah-olah Nabi SAW nak mengarahkan tentera untuk turun pergi berperang. Tu khutbah Nabi macam tu. Kalau tidak, dia memang pergi lagi khutbah lagi dan lap saya bagi. Lap, dia kata. Lap. Masa khutbah tu dia nak lelap mata tu, dia kata lap. Lagi dan lap 20 minit cantik. Alhamdulillah.
Alhamdulillahil qail Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang memang lep memang lep Pasal apa? Pasal Nabi tak buat macam tu. Pasal Nabi tak buat macam tu. Khutbah ni dia kena short tetapi sweet. Nabi kata, orang-orang yang berakal dan berilmu dan beriman itu apabila dia berkhutbah, khutbah dia ringkas, Nabi kata. Tapi ringkas tu dengan suara yang tinggi, dengan isi yang mantap. Pergi balut sampai pukul 2 suku pun tak mau juga. Yang tu pun tak mau juga. Sat aja 15 minit aja khutbah. Tapi 15 minit yang orang tak ada nak lep. Dia kena macam tu. Tetap barakallahu li walakum bil Quran. Habis dah. Hebat ke dah? Ambil yang ni mau pergi setengah jam lagi boleh ni. Mau macam tu. Tak mau kawah duk dengar ni duk kepai sejadah nak balin. Dia ni agak aku 5 minit dia tak nanti kupung guys sejadah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Betul tak betul yang saya duk kata ni? Itu aja cerita dia. Betul ke tak betul? Kalau benda tu Nabi kata, kita cerita balik hak Nabi kata, tentu betul ya. Hak Nabi kata tu memang cukup cantik dah kalau diikuti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang bermula dia kata hadis Ibnu Mas'ud itu adalah hadis yang hasan lagi gharib. Dia kata dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'jibuhu an yaliyahul muhajirun wal ansar liyahfazu anhu. Bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan dia oleh mengiringi akan dia, yakni semayang di belakangnya segala muhajirin dan orang-orang ansar. Nabi sendiri bila dia jadi imam, dia make sure, dia pastikan hak duk di belakang dia ni sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Ni hak duk belakang dia ni siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang ni semua ni orang-orang yang memang layak duduk di situ. Semalam kita baca hadis di Masjid Negeri Pulau Pinang. Cerita satu sahabat nama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, dia satu hari dia bangkit-bangkit tidur pagi, dia kata hari ni dia kata aku nak jadikan hari yang aku berkhidmat untuk Nabi. Abu Musa Al-Ash'ari dia bangkit-bangkit pagi, dia kata hari ni aku nak jadikan hari aku hari ni hari aku nak berkhidmat untuk Nabi. Dia pergi cari Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku nak khidmat kepada Tuan hari ni. Nabi kata, jom ikut aku. Dia ikut Nabi. Nabi pergi ke satu haid. Dia kata ke satu kebun kepunyaan orang Ansar. Bila sampai di kebun tu, Nabi masuk dalam satu pancong. Ada telaga dalam. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Musa, kamu tunggu pintu. Hang kata nak khidmat dekat aku hari ni, Nabi kata hang tunggu pintu. Nabi masuk pergi. Nabi masuk pergi, Nabi qada hajat dia, buang air, apa semua, Nabi ambil ayat semayang, apa semua. Tiba-tiba kata Abu Musa, faddarabal bab. Ada orang yang ketuk pintu bilik air ni. Abu Musa tanya, man hadha? Siapa? Kawan yang ni kata, Abu Bakar. Aku Sayyidina Abu Bakar. Abu Musa kata, sah, aku kena tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Bakar mai. Yasta'zin. Dia nak minta izin, nak masuk. Nabi kata apa? Dekat Abu Musa, dia kata bagi dia masuk. Dan bagi tahu dekat dia, wabashirhu bil jannah. Habaq kat dia, dia akan masuk syurga. Ni, yang kata sahabat-sahabat kanan ni. Abu Musa pun buka pintu, dia kata masuk. Nabi suruh aku abang dekat hang. Hang tentu dah syurga. Dia pun masuk pergi duduk belah kanan Nabi di tepi telaga tu. Abu Musa tunggu balik pintu. Fadarabal bab. Ada orang yang ketuk balik pintu. Abu Musa tanya, man hadha? Dia kata Umar. Abu Musa kata, Sa'ad, aku kena tanya Nabi. Ya Rasulullah, Umar yasta'zin. Minta kebenaran nak masuk. Nabi kata bagi dia masuk. Wabashirhu bil jannah. Habaq dekat dia.
dia dapat syurga. Umar masuk mai, duduk balik kiri Nabi. Duduk sat, ketuk pintu pula, mai pula. Man haza? Osman. Sidina Osman bin Affan. Abu Musa tanya Nabi, ya Rasulullah, Osman mai, macam mana? Nabi kata, iftahil bab, buka pintu. Wabashirhu bil jannah, bagitahu dekat dia berita gembira, dia akan dapat syurga dengan sebab balak yang akan menimpa dia. Nabi kata. Osman masuk. Osman tak duduk di tepi Nabi, dia duduk balik sini telaga. Kata Abu Musa, sesungguhnya apa yang berlaku itu, itulah gambaran kubur mereka selepas mati. Abu Bakar dan Omar duduk tepi-tepi Nabi, manakala Osman tidak di situ, dia kata. Ya tuan-tuan, ni yang kata sahabat-sahabat kanan ni, mereka macam tu. Ada hadis, bukan satu, bukan dua, ada hadis yang backup mereka ni tentang keistimewaan mereka dan janji baik dekat mereka bila mereka mati esok ni. Mereka ni orang macam ni. Dan inilah orang-orang yang akan ada di belakang-belakang Nabi SAW. Dalam hadis yang kita baca ni, dia kata Nabi SAW suka yang duduk belakang dia betul-betul ini Muhajirin dan Ansar, kerana mereka lah orang-orang yang terpercaya di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Lepas ni kita masuk tajuk fi karahiyatis saf bainas sawari. Fi karahiyatis saf bainas sawari. Itu bab tentang tak bagusnya saf yang diselangi dengan tiang-tiang. Saf yang diselangi dengan tiang-tiang. Kan, semayang ni dia kata kalau boleh masjid ni jangan banyak sangat tiang. Itu kalau boleh. Kalau sekiranya saf itu diselangi tiang, dia kurang baik. Dia tak mengganggu dari segi sah batai semayang, cuma dia mengurangkan sikit. Terutamanya sah nombor 1. Sah nombor 1 tak mau ada tiang. Ada ke belakang tu masjid tak ada tiang, susah lah. Kalau lagu nak bumbung nak ikat di mana, kalau tak pakai tiang lagu nak gantung di langit, tak boleh, mesti kena ada tiang. Tetapi siapa yang jadi arkitek, apabila dia buat plan, dia buat drawing untuk masjid, cuba untuk kurangkan tiang, kerana dia ada hadis khusus yang Nabi SAW kata tiang ni kacau, dia mengacau saf. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian diikuti dengan fi salah khalfa saf wahdah. Lepas tu dia nak mai cerita tentang peraturan saf. Yang ni esok saya akan laju. Pasal apa yang ni semua orang pun tahu. Bila satu orang semayang dengan satu makmum, di mana kedudukan makmum tu tak payah baca pun tahu. Makmum kalau laki-laki dia duduk sebelah kanan imam. Syarat dia simple aja. Syarat dia terkebelakang tumit daripada tumit imam. Maknanya belakang sikit aja. Tak mau penjoh duduk. Dirusuk imam terbelakang tumit aja. Itu. Baik, kalau dua orang pula macam mana? Kalau dua orang makmum laki-laki, dia akan bincang. Saya akan laju esok, saya baca hadis, kita terus terang, baca hadis terus terang. Tak payah baca panjang-panjang. Kemudian kalau sekiranya makmum itu dua orang, tapi satu laki-laki dewasa, satu budak, macam mana? Kan, pasal mengikut fahaman kita hari ni, kalau kata budak tu suruh sembahyang asin belakang tu, adakah hadis suruh macam tu? Kita akan tengok esok ni. Bila dia make kes dua makmum, satu laki-laki dewasa, satu budak. Budak ni nak duduk tang mana? Adakah nak pergi duduk asin di belakang, atau dia boleh duduk sama saf dengan orang dewasa? Akan ada penerangan di dalam hadis esok ni. Kemudian kalau sekiranya makmum itu satu laki-laki dan satu khunsa dan satu perempuan, macam mana pula kedudukan dia? Khunsa ni apa? Khunsa ni bukan pondan darah ni lain pula. Khunsa ni dia memang beranak mai, dia ada dua alat kelamin. Itu khunsa. Hari ni ada buat jalan lenggang, ada tunjuk jari melentik, itu nak makan penampang lepas ni. Saja. Tajuk tu akan mai juga esok ni. Kalau hak jenis saja nak pergi buat lagu tu, Tuhan bagi hang jadi jantan, hang duk nak pergi jadi perempuan. Ni tajuk ni insya-Allah kita baca di Masjid Jelutung. Tajuk ni, tajuk cerita jantan nak jadi perempuan dengan perempuan nak jadi jantan ni.
Dan dalam perbincangan hadis tu dia main satu subtopik ni pula, dia kata apa? Berbeza kes dengan dia jadi bukan kerana dia pergi cari buat benda ni tak. Tapi dia macam mana? Dia satu laki-laki beranak dalam keluarga 6 perempuan. Nampak? Dalam keluarga tu ada 7 orang, laki-laki seorang, nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 perempuan. Dan nombor 3 tu seorang laki-laki. Oleh kerana dia seorang aja laki-laki dalam keluarga semua perempuan, dia ni jadi satu macam. Dia jalan pun lagu nak hayun satu macam, dia bawa payung pun lagu duk tarik main duk atas bau jalan. Dia jadi lagu tu pasal apa? Pasal faktor ni, faktor keluarga. Dia seorang laki-laki. Islam ada bagi satu jangan marah dia lah, kira jangan marah dia. Pasal dia jadi lagu tu kerana keadaan tu. Tajuk tu dijelutung. Ni tajuk kita baca ni sah, dia main juga cerita khunsa ni. Apa penyelesaian yang agama beritahu tentang benda ni. Kemudian sampailah dia tajuk tu, dia panjang cerita makmum di belakang ni, perempuan nak duduk tang mana. Perempuan sama perempuan berimam. Imam nak duduk macam imam laki-laki kan macam mana? Perempuan sama perempuan. Tu imam perempuan, makmum pun perempuan. Imam dia nak duduk tang mana? Kita pun tak tahu. Kalau tak tahu, kita sendiri ingat macam mana kita buat. Hadis kata macam mana. Kita akan tengok esok ni. Sehinggalah dia habis tajuk yang panjang tu, dia main bab man ahaqqu bil imamah. Siapa yang lebih berhak menjadi imam. Itu dia main syarat-syarat imam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu wa amilus solihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.